Okay, so malam ni kita akan ada perkongsian mengenai satu topik yang menarik bagi saya sebab ini adalah info yang sangat-sangat basic. Okay, kalau sebelum ni kita fokus kepada penyakit-penyakit kronik, contohnya macam hypertension, kolesterol dan juga sebelum ni ada juga sentuh pasal COVID juga kan. Okey, tapi malam ni hanya basic kesihatan di mana kita perlu jaga pemakanan. Okey, pemakanan macam mana? Iaitu pemakanan yang seimbang. Okey, so apa tajuk pada malam ini? Okey, semakin tua semakin sihat. Okey, semakin tua ni bukan sahaja untuk fokus kepada warga emas. Okey, sebenarnya semakin tua ni adalah kita. Kita akan menjadi tua. Okey, so semakin tua semakin sihat. So kita nak jadi sihat. Day by day, hari demi hari kita nak kesihatan kita lebih baik. Betul tak? Okey. So next, admin, saya tertekan next sendiri pula. Saya terlupa admin yang control. Okey. So, okay, ini adalah gambar Tun Dr. Mahathir. Okay, semua tahu ini adalah bekas Perdana Menteri kita yang keempat dan juga yang ketujuh. Okay, so kenapa saya tunjuk beliau? Okay, pertama kali saya sangat kagum kerana di saat ini beliau juga masih memerintah negara dengan baik. Okay, walaupun beliau berusia dalam 90 ke atas macam tu umurnya, dan beliau sangat seorang yang mementingkan kesihatan. Dan cara beliau menjaga kesihatan, kita tahu yang dia memang amalkan vitamin C. Beliau juga ambil suplemen vitamin C dan juga selain suplemen, beliau juga sangat menjaga pemakanan. Beliau juga ada mengatakan yang beliau kalau makan memang akan makan sebelum lapar dan stop makan sebelum kenyang. So inilah tips yang beliau kongsikan sebenarnya kepada rakyat Malaysia sebab umurnya sangat berusia tapi masih kuat, tidak bertongkat dan juga tidak mempunyai penyakit kronik, kecuali masalah jantung. Tapi ini adalah perkara yang normal. Semakin kita berusia, kita mungkin akan ada masalah seperti berikutlah masalah kesihatan, tapi sangat meranjatkanlah, dia tidak ada penyakit kronik yang lain. So tips beliau selain daripada jaga pemakanan, beliau juga sering bersenam dan juga sentiasa kekal aktif. Maksudnya tak terlalu pasif dan di mana beliau mengekalkan minda yang sihat dengan cara sering membaca, sering menulis. So itulah dia punya tips kesihatan beliau yang beliau jaga, yang mana kita nampak walaupun di usia yang sangat berumur tapi tak nampak tua pun. Biasa umur 90 lebih dah bertongkat kan, tapi beliau tidak. So Amin boleh next. So ini adalah kita punya pembuka majlis lah. Perut itu rumah penyakit. Saya yakin anda pernah dengar perut itu rumah penyakit. Perut itu semacam telaga bagi badan, urat dan pembuluh darah. Apabila perut itu sakit, maka pembuluh darah itu akan membawa penyakit. Maksudnya kat sini kita perlu sedar bahawa setiap apa yang masuk ke dalam tubuh kita tu, kita perlu jaga. Kita jangan sembrono orang panggil. Kita jangan senonoh macam tu je makan apa, kita sumbat je. Kita perlu jaga kerana di badan kita ni kita tahu kemampuan. Kalau kita makan benda yang buruk, buruklah jadinya. Kalau kita makan benda yang baik, baiklah jadinya. So itu adalah kita punya atas kehendak masing-masing. Kalau nak badan sihat, kita kena pilih makanan yang berkhasiat. Dan seterusnya next. So ini adalah segmen fakta versus mitos. Saya suka buat fakta versus mitos. Ini second time saya buat. So sebelum saya nak start tentang sharing pada malam ini, izinkan saya nak berinteraksi dengan anda semua, 31 orang.
30 orang tolak saya lah. Okey, 30 orang. Kalau boleh tolong bagi respon sikit. Okey. So yang pertama anda jawab fakta atau mitos tau. Saya nak tengok pengetahuan anda. Salah tak apa. Okey. Sebenarnya tak ada salah, tak ada betul. Dia pendapat orang. Okey. So yang pertama adalah semua serat adalah sama. So apa pendapat anda semua? Adakah ini adalah fakta ataupun mitos? Okey. Yang pertama Nur Auni Saifuddin dah jawab fakta. Okey. Yang lain boleh jawab sama. Okey, Zalina Ahmad fakta. Okey, lagi. So yang ada dalam 30 lebih ni so saya nak ramai-ramai respon. Saya nak tengok ramai tak yang tahu tentang kesihatan yang sangat-sangat basic ni. Kita punya pemakanan. Okey. Okey, so ramai yang cakap fakta. Okey. Sebenarnya semua serat adalah sama ni adalah mitos. Kita sebenarnya ada dua jenis serat. Okey. Okey, kita ada dua jenis serat. Ini adalah mitos Semua serat tak adalah sama. Dia ada serat jenis tak larut air dan juga serat larut air. Okey, pernah dengar tak? Sebelum ni mungkin nutritionist Daniel pernah sharekan tentang serat kan pada bulan Mac, dan juga mungkin sebelum ni ada nutritionist Syahirah ke ada share. Okey. Okey, tak apa. Salah tak apa. Okey. So inilah sebabnya bila kita berkumpul dalam majlis ilmu, so kita dapat ilmu baru. Okey, mana yang sebelum ni tak faham, hari ni dah faham dah. Okey. Okey, tak apa. Yang kedua, okey, ini adalah berkaitan dengan sistem pencernaan. Okey. So adakah bagus bila kita minum lebih air? Bagus tak untuk sistem pencernaan? Okey, fakta. Lagi? Bagus. Okey, so betul lah. Okey, memang minum lebih air memang membantu dalam sistem pencernaan kita. Okey, bila kita minum banyak air, kita lebih senang membuang. Okey, sebab badan kita memang sangat-sangat perlukan air untuk membantu kita membuang. Okey, yang ketiga. Normal untuk menghidapi sembelit apabila semakin berusia. Okey, apa pendapat anda? Betul. Fakta mitos. Okey. So ramai yang jawab mitos. Okey, betul. Mitos sebenarnya. Kita tak perlu untuk menjadi lebih berusia. Kita tak payah berusia untuk tunggu dapat sembelit. Okey, sebenarnya dia depends kepada seseorang punya cara pemakanan. Okey, yang muda, yang tua, kalau dia tak jaga pengambilan serat, dia tak ambil air yang cukup, so memang dia akan mudah terkena sembelit. Okey. Okey, yang keempat, kopi juga turut membantu untuk orang yang sembelit. Kopi membantu tak untuk orang sembelit? Mitos. Oh, pandai. Ya, betul. Okey, kopi juga kopi turut membantu, dia membantu dalam sistem pencernaan, tapi untuk sembelit dia tidak. Okey, so elakkan kopi ketika anda sembelit. Okey. Yang kelima, bersenam membantu ketika anda sembelit. Anda rasa fakta ke mitos? Fakta. Mitos. Okey, so ada yang jawab mitos, ada yang jawab fakta, tapi ramai yang lebih kepada fakta. Okey, ini betul, fakta. Sebab bila kita terlalu duduk lama kan, kita akan merasa kesakitan dan kita punya sistem pencernaan tu dia kurang bagus. So dengan senaman kita akan jadi lebih aktif. So dia akan trigger kita punya pergerakan dalam usus tu. Okey. Yang keenam, sembelit hanya membuat perut dan anus sakit. Fakta. Okey, fakta. Apa tu? Anus tu kita punya dubur. Kita punya lubang keluar air besar, pembuangan air besar. Okey, ramai yang jawab fakta. Okey, ini sebenarnya betul fakta, tapi lama kelamaan kalau kita terlalu lama sembelit, kita boleh efek organ lain juga. Okey. So kalau kejap-kejap rasa sembelit, kalau dalam masa short term, kita amalkanlah pemakanan yang sihat untuk kita mengelakkan daripada long term. Sebab bila long term sembelit, dia boleh mengakibatkan macam kanser usus, macam-macam lagi. Okey, buasir, itu lebih parah lagi lah.
Okay. So tahniah kepada yang jawab betul dan juga terima kasih atas respon. Okay. Okay, so next. Admin boleh next. Okay. Kesihatan. Okay, sangat berkait rapat dengan amalan pemakanan dan gaya hidup seseorang. Okay, menurut kajian, hampir 90% kesihatan bergantung kepada corak pemakanan. Okay, so dah terbukti dah, kajian mengatakan yang kita perlu jaga pemakanan sebab kesihatan kita ni bergantung 90% dengan apa yang kita makan. Okay, boleh faham Okay, seterusnya next. Okay, dan juga menurut statistik KKM, hampir 70% rakyat Malaysia mengamalkan diet yang tidak seimbang. Okay, maksudnya ramai Malaysia yang banyak ambil jenis makanan yang rendah serat, okay, makanan berproses. Okay, saya pasti anda pun semua tahu makanan Malaysia ni macam mana, bergoreng, tinggi gula, okay, tinggi karbohidrat, tinggi lemak, okay, dan juga rakyat Malaysia kurang makan buah dan juga kurang makan sayur. So ini adalah eating pattern yang ada di Malaysia. Okay, kalau anda sendirilah, anda rasa diri anda macam mana? Adakah anda dalam golongan yang memang suka makan sayur ataupun anda rasa tak ada sayur pun tak apa ataupun memang tak suka sayur? So anda tahu diri anda macam mana? Okay. Okay, next. Okay, Puan Zalina suka sayur. Okay, Alhamdulillah. Ada tak apa, tak ada lebih bagus. Okay, macam tu. Okay, so seterusnya, remaja Malaysia ambil serat tak sampai 10% daripada saranan WHO. Okay, anda boleh nampak remaja pun, tak kisah remaja ke, kanak-kanak ke ataupun dewasa, memang kadang-kadang memang terbukti kajian menunjukkan yang mereka semua tak ada ambil serat yang mencukupi. Okey, kalau ikut kajian ini, study ini menunjukkan remaja Malaysia ambil serat tak sampai 10% pun. Di mana mereka hanya ambil 2.8 hingga 3.1 gram sehari. Memang sangat sikit. Okey, sebenarnya yang bagus kita nak 20 gram hingga 30 gram. Tapi remaja ini ambil 2.8. Memang tak sampai 10% pun. So ini adalah menunjukkan result yang sangat tak bagus. Okey, eating pattern Malaysia sangat kurang ambil serat. Okey, dan seterusnya next. Okey, so selain remaja tadi, okey, dah tunjuk dah rakyat Malaysia tak makan sayur, buah 5 kali sehari. Okey, saya tak pasti anda nampak ke tak sebab dia macam tulisan blur sikit kan. Okey, tapi tak apa, saya bacakan. Okey, majoriti rakyat Malaysia menunjukkan dalam 95% orang dewasa di negara ini tak ambil jumlah buah-buahan dan sayur-sayuran yang disyorkan. Okey, kita suggest ambil 5 hidangan setiap hari. Tapi tak sampai pun apa yang direkomendkan. Mungkin ada yang ambil 1 je, 2 je, tak ambil langsung ke. So itu adalah dalam 94.9%. Memang sangat ramai orang tak ambil serat. Tak cukup. Okey, seterusnya. Okey, rakyat Malaysia makan kurang buah-buahan daripada yang disyorkan WHO. Okey, ini pun dah terbukti dah. Ada banyak sangat kajian yang menunjukkan. Ini study 2019. Diorang buat masa 2019 tadi 2020. So ini 2019. Sama juga hasilnya. Kalau dari 2019 hingga ke 2020, orang yang tak makan sayur tu menambah, dia bukan menurun. Kita nak menurunkan tapi dia menambah. Kalau dulu 93, lepas tu naik 94. Lepas tu naik 94.9 orang yang tak makan sayur dengan buah cukup. So nampak tak makin lama rakyat Malaysia tak ambil serat yang cukup. Nampaklah eating pattern di Malaysia sangat-sangat tak bagus. Okey, seterusnya. Okey, terlalu sibuk, punca kurang makan sayur dan buah. Okey, so biasanya orang yang bekerja biasanya mungkin selalu jenis yang tapau, tak sempat nak masak banyak lauk. Okey, last masak nasi dengan
ikan, ayam ke apa. Sayur tak sempat nak masak sebab kekangan masa ataupun mungkin dah tak larat. So ini biasanya terjadi pada orang yang bekerja di luar lah. Okay, kalau yang jenis suka tapau, biasanya kita tapau makanan kan, orang yang berniaga biasanya kurang bagi sayur, betul tak? Setuju tak? Okay, kalau macam kita order masakan panas tu kan, mungkin ada timun 2 ketul je. Okay. And then kalau anda order nasi goreng sayur, mungkin sayur banyak lah. Okay, tapi kalau anda order nasi goreng Pattaya, ada ke sayur? Mungkin 2 timun je. Itu pun tak cukup satu hidangan. Okay, so boleh nampak lah orang yang busy, orang yang jenis tapau, okay, orang yang jenis mungkin terlalu busy uruskan perkara di luar, mungkin dia tak kisah sangat tentang jaga-jaga pemakanan ni. Memang orang yang tak cukup ambil serat, okay, iaitu sayur dan buah lah, okay. Dan seterusnya, okay. Okay, so semua yang 94.9% orang yang tak ambil sayur dan buah tadi tu, dia akan mengalami kesan bila dia kurang ambil serat. So apa kesannya? Sebenarnya kesan dia kita tak nampak sekarang, tapi 5-6 tahun kemudian kita boleh dah nampak kesan tu. So apa kesannya? Yang pertama adalah pencernaan tidak teratur. Okay, ini boleh nampak terus. Pencernaan tidak teratur, maksudnya bila pencernaan tak teratur, mungkin kita akan kena sembelit, okay, ataupun susah nak lambatlah rasa nak berak tu, mungkin kena tunggu 3-4 hari baru rasa nak berak. Dia punya sistem pembuangannya bukan setiap hari lah, okay. Dan seterusnya, mungkin ini boleh efek 5-6 tahun kemudian, kolesterol tinggi, okay. Kenapa kolesterol boleh tinggi kalau tak ambil serat? Sebab serat ni dia ada sifat dia di mana dia boleh memerangkap kolesterol tu, okay. Kalau you all nak tahu, serat ni kan ada 2 jenis kan, serat larut dengan serat tak larut. So serat yang larut tu dia akan tarik kolesterol, dia akan memerangkap kolesterol tu untuk keluar ke najis kita, okay. Sebab itulah kita perlukan serat untuk buang kolesterol. Okey, dan seterusnya kenaikan berat badan. Okey, kalau orang yang memang tak makan sayur dan buah, dia memang jenis cepat naik berat. Okey, setuju tak? Sebab apa dia boleh naik berat badan? Okey, sebab yang pertama dia selalu mengamalkan karbohidrat yang simple karbohidrat. Bila seseorang tu makan simple karbohidrat, dia akan mudah lapar. Tapi bila dia ambil kompleks karbohidrat ni contohnya yang tinggi serat lah. Contohnya beras perang, roti wholemeal, okay. Itu adalah contoh-contoh karbohidrat yang kompleks. So bila orang ambil makanan yang seperti tinggi serat itu, dia akan lambat lapar. Bila lambat lapar, dia akan kurang makan. Macam dia lambatlah nak makan yang seterusnya. So dia takkan naikkan berat badan dia. Okay, berbeza dengan orang yang ambil nasi putih, dengan makan roti putih je, semua tu ada serat tapi very rendah, dia sangat rendah serat dia. So sebab tu dia akan cepat lapar. Okey, dan seterusnya penyakit kronik. Okey, bila kita kurang ambil serat kan, penyakit kronik kita akan cenderung ke penyakit jantung sebenarnya. Okey, selain penyakit jantung, penyakit blood pressure, darah tinggi, okey, dan juga penyakit kencing manis. Ini adalah penyakit kronik yang mudah kita dapat apabila kita kurang ambil serat. Okey, next. Okey, pengambilan serat yang cukup mampu mengurangkan risiko kematian akibat penyakit kronik seperti sakit jantung, kanser dan stroke. Okey, macam tadi saya nyatakan tadi 94.9% kurang ambil serat. So, dengan pengambilan serat yang cukup mampu mengurangkan risiko anda untuk dapat penyakit kronik. Okey, yang seterusnya. Okey, so seterusnya yang ini adalah gambar ini menunjukkan tentang pinggan sihat Malaysia. Ini adalah pemakanan yang seimbang. Okey, saya percaya anda pernah lihat ni. Okey, mungkin anda dah pernah tahu dah pinggan sihat Malaysia ni, di mana hashtag suku-suku separuh ni sangat-sangat famous lah. Kalau kita jumpa orang kan, kita dietitian ke nutritionist, jumpa pesakit ke
sebelum-sebelum ni memang kita akan senang explain tentang suku-suku separuh supaya senang faham. Okey, apa yang suku, apa yang separuh. Okey, so dekat gambar ni anda pun dah boleh nampak dah. Suku tu kita perlukan karbohidrat. Karbohidrat hanya ambil suku. So apa itu karbohidrat? Apa contoh dia? Okey, nasi, mi, roti, bijirin, okey, dan juga ubi. So itu adalah contoh-contoh karbohidrat. Kita hanya perlukan ambil suku je. Okey, macam saiz penumbuk je lah, saiz penumbuk kita. Okey, dan seterusnya suku lagi kita ambil untuk protein. Protein tu adalah ikan, ayam, daging, kacang, tempe atau tahu lah. Okey, dan seterusnya separuh. Separuh adalah sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Okey, so bila kita ambil karbohidrat ni sebenarnya adalah untuk kita kekal bertenaga, untuk kita menjalani hari-hari kita. Okey, kalau untuk protein, kenapa kita ambil protein? Kenapa kita perlu ambil? Sebab untuk kita punya repair sel, okey, untuk otot kita, ataupun kalau kita ada luka kita perlukan protein untuk buatkan sel baru. Okey, kalau untuk sayur dan buah, kenapa kita perlukan serat? Okey, sebab serat ni membantu kita untuk mengawal berat badan. Okey, dan juga selain itu memang sangat penting buah dan sayur sebab kita dapat vitamin. Vitamin itu ada pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Kenapa vitamin hanya ada pada buah ataupun sayur-sayuran? Kerana buah-buahan dan sayur-sayuran ni dia kan ada color dia. So color dia itulah yang vitamin dia. Dia punya nutrien. Okay, zat dia. Okay. So kita perlukan untuk sistem pencernaan juga, untuk kesihatan usus kita. Okey. Oh, ada soalan, ikan dan ayam tu digoreng boleh ke? Okey, boleh saja. Okey. Atau rebus je. Sebenarnya boleh rebus, bakar, goreng boleh. Tapi kita just nak tunjukkan satu ekor ikan tu satu hidangan. Contohnya anda makan lunch, satu ekor ikan sudah memadai. Okey. Alright, dan juga jangan lupakan 1 gelas air kosong. Okey, so pengambilan makanan serat yang cukup 20 hingga 30 gram sehari. Okey, ini So separuh ni bersamaan dengan 20 gram hingga 30 gram sehari. Okey, seterusnya, next. Okey, so ini adalah makanan seimbang dan juga versus apa yang Malaysian selalu makan. Okay, macam tadi saya cakap lah, Malaysia selalu kalau makan macam ni kalau masakan panas, nasi tapi tak ada sayur, ada lauk je. Lepas tu kalau mi, adalah batang-batang sikit, 3, 4, 5 batang sayur kan. Batang sayur sawi tu, lepas tu ada cili. Memang tak seimbang lah sebab kita nampak karbohidrat dia dah 1 pinggan. Padahal kita perlukan suku sahaja. Nampak tak? Okey, dan juga Malaysia kenal mesti kalau seminggu tu memang nak fast food. Okey, dah beli fast food nak set pula. So ini nampaklah semua ni simple karbohidrat. Okey, tinggi gula, tinggi garam, sangatlah tidak sihat, tak seimbang. Tapi berbeza dengan ini, makanan seimbang, anda boleh nampak pinggan ini, okey, karbohidrat lah. Kita nak tahu, kita ambil karbohidrat tu, nasi tu sebesar penumbuk kita. Okey, tu gambar penumbuk ni. Kalau karbohidrat sebesar penumbuk. And then kalau protein, kita ambil sebesar yang tapak tangan ni. Okey, dan kalau sayur-sayuran atau buah-buahan, sekalilah dalam besar tapak tangan yang cukup macam tu lah. Yang macam gambar ni. Okey. Okey, so next. Faham Kalau ada soalan boleh je terus tanya. Okey, so bagaimana untuk faham? Okey. Okey, bagaimana nak meningkatkan pengambilan serat dalam diet harian anda? Okey. Next. Okey, ini adalah saranan WHO. Okey, dalam ni gambar KKM lah saya pinjam. Okey, ini adalah saranan WHO di mana tadi saya ada sebutkan keperluan serat adalah 20 hingga 30 gram sehari So macam mana nak tahu? Anda perlukan 2 sajian buah, okey, 2 sajian buah
dan juga 3 sajian sayur untuk anda dapat 20 gram hingga 30 gram sehari. Okey, kalau tak capai, mungkin anda akan terdera dengan masalah sistem pencernaan. Okey, yang tadi saya ada ceritakan, kena mudah terkena penyakit kronik. Okey, mudah naik berat badan. Okey, tadi dah ada dah explain. So macam mana nak tahu? Adakah anda faham macam mana saya cakap sajian ni? Adakah anda faham? Kalau anda tak faham, cuba type 1. Kalau anda faham, cuba type 2. Okey, kalau anda type 1, saya akan explain lebih detail lah. Okey, 1. Okey, tak faham. Okey, saya akan explain. Okey, 2 sajian buah ni maksudnya anda boleh nampak setiap pinggan ni dia menunjukkan satu sajian buah. Okey, contohnya lah ini adalah satu slice watermelon, satu slice tembikai. So ini adalah bersamaan dengan satu sajian. And then satu buah apple. Ini adalah bersamaan dengan satu sajian. Dan kalau anda nak 2 sajian buah, anda perlu makan satu slice watermelon dan juga satu ketul, satu buah apple untuk cukup 2 sajian buah. Okey, dan ini baru 2 sajian, anda perlukan 5 sajian. Okey, so 3 sajian tu anda kena ambil sayur. So sayur ni kalau dia tidak dimasak, dia raw, okey, dia fresh, anda perlukan 1 cawan sayur sehari. Okey, dan seterusnya kalau dia dimasak, digoreng, digoreng, dia hanya perlukan dalam 1 senduk ataupun setengah cawan kopi. Biasanya kita ukur makanan guna cawan kopi ni, macam ni. Okey, kalau tak masak anda perlukan 1 cawan penuh. Tapi kalau digoreng anda hanya perlukan setengah cawan kopi macam ni. Okey, untuk jadi satu hidangan. So setiap hari anda perlukan makan 3 jenis ni, 1, 2, 3 dan 2 jenis buah. Itu baru cukup untuk dapat 20 gram hingga 30 gram sehari. Okey. Boleh ke kalau kita makan lebih sajian pada setiap hari? Okey, boleh, tak ada masalah. Itu lagi bagus. Okey. Ulam-ulaman boleh tak ganti sayur? Ulam-ulaman tu sayur lah. Sayur-sayuran. Okey, dia sejenis sayur-sayuran. Okey. Dan seterusnya, boleh next. Okey, so apa peranan serat dalam diet harian anda? Okey, yang pertama, serat ni sebagai bulking agent. Okey, di mana bila kita makan serat, dia boleh menambahkan saiz najis kita. Okey, bila tambah saiz najis, kita lagi senang untuk membuang. Mudahlah dia nak keluar. Okey, lawaskan kita punya sistem pembuangan. Sebab itulah bila orang sembelit, kita suggest makan makanan yang tinggi serat lah. Okey. Dan yang kedua, dia serat ni bersifat prebiotik. Okey, dalam kita punya usus ni, ada probiotik. Probiotik tu apa? Probiotik tu adalah bakteria baik yang ada dekat dalam usus kita. So bila probiotik ni nak membiak, dia perlukan makanan. So ini adalah makanan probiotik dalam usus kita, iaitu prebiotik. Prebiotik adalah makanan, probiotik adalah bakteria baik dalam usus. So probiotik memerlukan prebiotik, iaitu yang ada dalam pada serat. So bila probiotik dah makan prebiotik, dia akan grow, dia akan membiak. So bila dia membiak, dia juga akan menghasilkan vitamin K2. So bila dia ada vitamin K2 ni lah, sangat penting lah untuk kita mengurangkan risiko penyakit jantung. So kita perlukan prebiotik untuk probiotik makan supaya dia dapat menghasilkan vitamin K2 tu untuk mengurangkan risiko penyakit jantung. Okey, dan seterusnya serat juga boleh meredakan cirit-birit. Kenapa? Sebab serat ni dia ada dia punya serat larut lah, dia punya ciri-ciri dia untuk meredakan cirit-birit tu. Dan seterusnya, mengawal tahap gula dan kolesterol. Okey, dia ada serat tu yang boleh memerangkap kolesterol dan juga mengawal tahap gula. Dan seterusnya boleh mengawal berat badan. Okey, dan seterusnya Amin boleh next.
Okay, so macam mana kita nak tahu status kesihatan kita? Kita juga boleh tahu melalui kita punya pembuangan. Okay, yang pertama anda boleh nampak kat sini, ini adalah yang pertama, ketulan keras yang berasingan seperti kacang. Okay, ini maksudnya kurang serat dan air, kena minum air banyak, okay, makan banyak buah dan sayur lah untuk elakkan daripada terjadi seperti ni. Okay, yang kedua seperti sausage, lembut tak keras. Okay, ini sihatlah, ini yang kita mahukan. Okay, yang ketiga ni dia macam dah diarrhea sikit. Dia dah diarrhea, so kita kena minum banyak air untuk elak dehydration. Okay, yang keempat, okay, berbentuk sausage tapi berketul-ketul. So ini dia tak serius sangat macam yang nombor satu ni, tapi still lah kita kena lebihkan serat juga dan juga air lah. Okay, yang kelima, gumpalan lembut, gumpalan lembut dengan bentuk yang jelas. Okay, so ini tak teruk sangat juga. Yang keenam pun berbentuk sausage tapi retak di permukaan. So ini pun ini normal juga. Cumanya bila retak-retak ni pun nampaklah sebenarnya dia kurang air. So just tambahkan air sikit lah. Okay, yang ketujuh ada bentuk tapi penyet. Ini macam dah nak kena diarrhea lah. Dah macam dah on the way nak diarrhea and then dah ada tanda-tanda sikit macam kena jangkitan. Okay, yang ke-8. Dia lembut melekat dekat tepi mangkuk tandas. Ini dia punya najis tu dah macam berminyak, sebab tu dia melekat lah. Maksudnya dia punya usus tu tak dia tak serap minyak tu dengan bagus lah. Okay. Okay, next. Admin boleh next. Okay, so tadi apa kesannya kalau pembuangan jadi tak lawas? Okay, yang najis yang tertinggal akan melekat di dinding-dinding usus, seterusnya boleh mengganggu kesihatan tubuh. Okey, dia akan, kalau dia jenis yang, kalau dah ada dah, kalau kita tak lawas and then dah ada najis yang melekat kat dinding, dia boleh mengganggu proses penyerapan nutrisi. Sebab tu kita perlukan detox. Okey, no point kita makan suplemen mahal-mahal pun, no point kalau kita tak detox kita punya usus. Sebab usus kita ni lah tempat nak menyerap nutrisi. Okay, so kita kena jaga kita punya the root process itu. So the root process adalah kita jaga usus kita supaya kita dapat menyerap segala nutrisi itu dengan semaksimum yang boleh. Okay. And then kalau kita ada masalah tak lawasnya juga boleh menyebabkan kembung perut, okay, sakit kepala, gastrik. Okay, kenapa semua ni terjadi? Sebabkan toksin tak dibuang dengan betul lah. Okay, dan juga dapat ulcer perut dan juga pelbagai masalah kesihatan yang lain. Okay, so ini adalah kesan-kesan yang sangat-sangat serius lah kalau kita tak jaga betul-betul. Okay, so saya nak tanyalah dengan anda, adakah anda yakin anda sudah mengambil serat seperti yang disarankan? Okay, kalau anda rasa cukup 20 hingga 30 gram tadi, okay, 2 sajian buah, 2 hidangan buah dan juga 3 hidangan sayur, cuba anda type kosong. Kalau anda memang tak cukup lah 5 hidangan tadi, cuba type 1. Ramai kan? Ramai yang type 1. Saya sendiri 1. Okay, saya mengaku sejujurnya saya 1. Saya rasa susah nak ikut saranan tu. Sebab apa? Sebab mungkin sebab saya bekerja. Okay, lagi satu saya jenis tapau juga, tapi jarang lah saya selalu masak, tapi kadang-kadang ada tapau. Okay, dan bila masak tu kadang-kadang ambil pun tak cukup sayur. Sebab kita makan tadi kan perlukan 3 sajian sayur kan, tapi saya mungkin hanya cukup 1.5 sajian sayur je, dengan kadang-kadang pun tak makan buah, tak sempat. Okay, so sejujurnya saya macam anda semua. Okay, tapi apa yang saya buat, yes, saya amalkan green feed. Next, admin. Okay, saya amalkan green feed. Sebenarnya masa saya study dulu, saya macam remaja yang memang macam tak ambil serat. Okay, tapi saya student yang
makanan. Tapi saya memang mencari suplemen yang boleh lengkapkan saya punya nutrisi sebab saya main sport. Okay, saya dulu orang sport. So, saya perlukan nutrisi yang baik. So, sebab tu saya cari produk-produk dan saya pernah makan satu suplemen lah. Saya tak bolehlah sebut kat sini sebab saya dulu tak kena green feed. Okay, and then tapi sekarang ni lepas saya kena green feed, saya hanya pilih green feed. Mengapa saya pilih green feed? Okay, sebab dia ada banyak sangat sebab. Okay, yang pertama, okay, saya akan explain detail tentang dia punya ingredient ni. Seperti yang anda nampak, dia ada 9 jenis ingredient yang sangat-sangat membantu sistem pencernaan, bukan hanya untuk orang sembelit, bukan untuk detox usus semata-mata, tapi dia juga bagi kita serat yang mencukupi. Okay, dengan hanya satu paket sahaja. Okay, dengan hanya satu paket sahaja, dengan hanya saya dengan 1 minit saja saya dah boleh cukup dah saya punya 20 gram hingga 30 gram serat. Terbaik green feed. Okay, Nusyada pun cakap terbaik green feed. Yang lain pun kalau rasa terbaik green feed, cuba tulis terbaik banyak-banyak. Okay, yang pertama, serbuk gandum. Okey, serbuk gandum ni sebenarnya dia membantu kita untuk menurunkan berat badan, okey, dan juga menahan kelaparan. Okey, sebab ini adalah serat yang bila kita makan, dia adalah jenis serat yang larut. So dia jenis yang macam memerangkap air. So kita akan rasa lamalah nak lapar tu, lambatlah dia punya penghadaman tu. Okey, yang kedua, extract oligosaccharide. Okay, extract oligosaccharida. Saya selalu terpanggil English. Okay, tak apa, faham je kan? Okay, yang extract oligosaccharide ni dia meningkatkan populasi bakteria baik dalam usus. Ini yang kita perlukan. Sebenarnya green feed ni dia special, dia berbanding dengan yang lain sebab dia ada oligosaccharide. Okay, oligosaccharide ni lah yang dia akan menambahkan probiotik. Probiotik tu dia bakteria baik lah. So bila ada bakteria baik tu, macam tadi saya ada cakap, dia akan menghasilkan vitamin K2. Bila dia menghasilkan vitamin K2 tu, dia akan menghalanglah kalsifikasi kalsium untuk mengeraskan kita punya saluran darah. Okay, so that kita tak ada risiko, dia mengurangkan risiko untuk terkena penyakit jantung. Okay, so itu dia punya relation dia. Okay, yang ketiga, serbuk apple. Serbuk apple ni dia buat apa? Okay, dia boleh merangsang pergerakan usus, dia boleh menambahkan isi padu najis dan juga menjadikan najis kita lembut dan juga senang dibuang. Okay, dan green feed ni sedap. Sedap kenapa? Sebab dia rasa apple. Okay, jangan risaulah, green feed ni dia tak ada gula tiruan, dia tak ada perasa, dia tak ada pengawet. Lagi apa? Dia tak adalah benda yang tak baik. Semuanya 9 jenis ni semua sihat-sihat and then bahan yang alami lah, bahan semula jadi untuk kita tak ada rasa perut yang sakit bila kita makan. Okay, bila kita minum dia tak buatkan kita rasa sakit lah. Tak ada bahan julap juga. Pandai. Okay, terima kasih. Okay, dan seterusnya serbuk spirulina. Dia ada juga sekam penicillium. Okay, dan ada serbuk lignin, extract rumput gandum, extract aloe vera, chlorophyll alfalfa. Okay, semua ni adalah serat, jenis serat dan juga dan kaya dengan antioksidan. Okay, so green feed ni yang sini adalah semua jenis serat tapi berbeza dari segi serat larut dan juga serat tak larut lah. Tapi green feed ni lengkap lah. So kita sebenarnya boleh je makan dua jenis tu, dua jenis serat, serat larut ke serat tak larut ke, kita perlukan dua-dua. So green feed ni dah lengkap. Okay, seterusnya yang last tu masam. Oh ya. Okay, betul lah tu sebab dia punya dia bawah tu dia macam dah penuh sangat kan. Yang biasa yang last tu kita terus telan dengan air kosong. Okay, seterusnya Amin, boleh next. Okay, satu paket bersamaan dengan 20 gram serat. Tadi saya dah cakap dah, dengan hanya satu paket sahaja saya dah boleh dapat lengkapkan saya punya recommended serat tu. 20 gram hingga 30 gram. Sebab saya memang jenis yang
yalah saya macam anda juga lah, semua tadi type 1 kan. Semua tadi type 1. So kita sama. Memang rasa tak cukup dah sebab kita saya rasa susah sangat nak capai. Saya pernah buat tapi memang tak konsisten. So kita janganlah tunggu ni kan, tapi bila kita ada alternatif, kita dah jumpa benda yang memudahkan, kenapa kita nak lepaskan benda yang mudah, betul tak? Okay, so that's why saya pilih GreenFit. Okay, so GreenFit ni membantu untuk mencapai kadar serat setiap hari. Okay, dia dah membantu dah. Satu paket sahaja anda dah dapat lengkap. Okay, dan yang kedua meningkatkan tahap metabolisme tubuh. Okay, boleh juga meningkatkan kita punya metabolism so that kita tak easy senang naik berat lah. Okay, dan seterusnya melembutkan najis. Okay, dan menggalakkan pergerakan usus. Okay, boleh mencegah sembelit. Okay, membantu mengurangkan masalah jantung, diabetes dan lain-lain. Okay, disebabkan ada oligosaccharide lah, bukan setakat oligosaccharide sahaja, dia ada serat-serat tu semua membantu sebenarnya untuk mengurangkan masalah penyakit kronik ni. Okay, membantu merangsang pembiakan bakteria baik dalam usus. Ini disebabkan oligosaccharide tadi. Okay, dan dan seterusnya membantu melancarkan proses pencernaan. Dan seterusnya ada anti pengoksidaan dan awet muda. Okay, ini biasanya kalau makanan suplemen memang tinggi antioksidan sebab dia berasaskan tumbuh-tumbuhan. Okay, dan indirectly dia akan membuatkan kita nampak awet muda. Okay, suka tak suka nampak awet muda. Okay. Okay, so macam mana cara nak ambil? Okay, ada tak yang tak pernah ambil GreenFit? Okay, ke semua dah pernah rasa GreenFit? Kalau ada yang tak pernah, cuba type kosong. Yang pernah ambil GreenFit, letak 1. Cuba type 1. Saya 1. Saya 1. 1. Okay, semua 1. Okay, semua dah pernah rasa GreenFit. Okay. Okay, semua mestilah dah pro dah macam mana cara nak ambil. Okay, macam biasalah kita ambil 1 paket sehari. Okay, kita bancuh dalam shaker 250 ml air tu, goncang sekata. Dah pro kan? Disyorkan minum 3 jam selepas makan. Okay, minum air kosong sekurang-kurangnya 1 gelas sebelum tidur. Okay, so ini semua dah pro, semua dah pernah rasa. Okay, saya pun pernah rasa. First time saya rasa, ya Allah, esoknya terus memang membuang macam memang sedap lah, memang sedap. Okay, rasa bila minum tu rasa sedap lah, tak adalah macam terseksa sangat nak minum kan. Tapi bila masuk toilet tu rasa puas hati gila. Sebab apa? Sebab kita kan tengok najis kita kan, memang nampak macam berminyak. First time tu memang beza lah. Saya suka GreenFit ni sebab sekali minum, first time minum dah nampak kesan dah. Selembut ubat gigi, memang betul. Sampai tanda sebunyi kuat tu. Itulah. Tak adalah, tu admin je. Okay, so memang puas hati lah. Sekali minum dah nampak kesan dah. Rasanya kalau buat baju elok tu, yelah, betul. Okay, najis tu kan dia ada kan dia punya nutrients dia. Okay. Mula-mula saya minum 2 paket. 1 sebelum tidur, 1 bangun pagi sebab ada masalah sembelit berat. Okay, kalau ada sembelit berat boleh. Okay, janji kena minum air banyak juga untuk membantu senanglah kita membuang. Okay. Okay, sambung. Okay, so GreenFit ni tadi dah saya ada cakap dia ada jenis serat larut dan juga serat tidak larut. So serat larut ni dia membuatkan kita tahan kenyang lebih lama. Okay, melembutkan najis dan juga menjaga berat badan. Okay, apa yang serat larut apa yang serat tidak larut buat pula? Dia juga membantu melancarkan najis dan mengelakkan sembelit dan puasing. Okay. So itu adalah perbezaan serat larut dan juga serat tak larut. Okay, so malam ni anda dah tahu dah ada 2 jenis serat. So jangan confuse dah. Okay, and then ada juga sumber oligosaccharide. Okay, berbezalah dengan produk di luar sana. GreenFit ada oligosaccharide. Okay, and then dia tak ada gula, tak ada perasa, tak ada pengawet. Anda jangan risau. Okay, memang sesuai untuk orang yang ada diabetes pun sebab tak ada gula tiruan. Okay. Okay, so sumber oligosaccharide ni lah pertama tadi dia membantu untuk menggalakkan pertumbuhan bakteria baik dalam usus. Okay, seterusnya.
kita boleh lihat beberapa feedback tentang green feed. Okay, mostly yang minum green feed sebab dia ada masalah pembuangan. Satu, sebab dia tinggi serat kan, so memang kita suggest ambil green feed. Okay, dan yang kedua, yang ada masalah berat badan. So ini adalah testimoni yang ada masalah berat badan, di mana sebelum ini Puan Zuraidah binti Abdul Jabbar ni dia BMI dia overweight. Tapi bila dia minum green feed ni, okay, dia selain ada overweight, dia ada masalah sembelit juga Dia ada dua masalah, overweight dengan masalah sembelit. So bila dia minum green feed ni, apa yang dia perasan, nilai BMI dia dah menurun. Jadi normal 24 ni normal. Okay, dan dia juga dah tak ada masalah dengan proses pembuangan. Okay, sama seperti dengan Puan Zuriati ni, ada masalah berat badan tapi lepas dia amalkan green feed, dia boleh turun sebanyak 17 kg. Sebab green feed ni memang kaya dengan serat tau. Kalau serat banyak kita makan, kita tak mudah lapar. Sebab itulah ramai yang bagi feedback tentang berat badan mereka berkurangan. Okay, terusnya Amy. Okay, so ini masalah sembelit. So siapa yang ada masalah sembelit, macam Willimna ni, Janing ni, boleh amalkan sembelit. Okay, kalau anda ada masalah susah nak berak ataupun susah nak dapat rasakan diri tu selalu tak bermaya, maksudnya anda nak makan dah makanan suplemen tapi still tak ada efek, anda memang perlukan green feed untuk detox usus anda. Okay, seterusnya. Okay, ni pun sama, masalah sembelit yang teruk, juga dah ambil green feed, dah boleh dah hilang semua sembelit tu. Okay, yang buasir tu pun lepas lahirkan anak ada sembelit, ada buasir. So dia amalkan green feed, terus lancarkan masalah pembuangan saya. Okay, biasa orang lepas melahirkan anak ni memang ada masalah ni kan. Okay, lagi-lagi kalau kita berpantang dengan orang yang orang lama biasa selalu strikkan air. So bila kita kalau kita tahu kita tak perlu limitkan air, kita tak adalah masalah sembelit ni kan. Okay, seterusnya. Okay, so yang ada masalah penghadaman, membuang air besar tak menentu, okay, semuanya sangat sesuai untuk ambil green feed ni untuk kita hilangkan segala masalah yang adalah masalah penghadaman. So semua tu boleh disembuhkan lah. Okay, dibantu oleh green feed ni. Okay, so next ada lagi tak? Next. Okay, healthy bowel, healthier you. Okay, so start dari perut lah, baru kita jadi lebih sihat. Okay, faham tak maksud ni? Healthy bowel, healthier you. So kita kena jagalah kita punya pemakanan, bukan hanya pemakanan, kita kena jagalah kita punya lifestyle. Okay, kalau kita memang tahu diri kita tak cukup serat, kita ambil green feed. Okay, sebab kalau kita tak cukup serat, anda pun dah tahu dah pelbagai masalah akan datang. Kalau tak sekarang, pasti 5-6 tahun dapatlah tinggi gula, dapatlah tinggi kolesterol, tu semua tak nak. Macam saya sendiri takut, saya takut gemuk, saya takut sakit jantung. Sebab itulah saya perlukan serat. So saya memang sarankan untuk anda semua pun ambil green feed ni. Okay, kita sama-sama sihat. Okay, thank you.